Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita bersama. Insya-Allah pada malam ni saya akan sambung ataupun ulang baliklah bab yang ke-37. Bukan semua sebab bab yang ke-37 ni sebenarnya kita bincang dah, cuma oleh kerana tidak ada nota itu, jadi rasanya tak ingat dah minggu lepas tu. Jadi insya-Allah dengan ada nota ni boleh catat maklumat-maklumat tambahan Baik. Bab yang ke-37, sebelum itu kena ingatlah bahawa perbincangan kita ni sebenarnya masih lagi berkaitan dengan azan. Perbincangan kita ni masih lagi berkaitan dengan azan. As-salah 'ala nabi, bab as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-adhan. Bab berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Hadis yang ke-678, wa bi qala akhbarana Suwaid qala anba'ana Abdullah an Haywah ibn Shuraih anna Ka'b ibn Alqamah sami'a Abdurrahman ibn Jubair maula Nafi' ibn Amr al-Qurashi yuhaddithu annahu sami'a Abdullah ibn Amr yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadhdhin faqulu mithla ma yaqul wa sallu alayhi fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayhi 'ashra thumma sallallahu li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min 'ibadillah arju an akuna anahu faman sa'ala li alwasilah halat lahu syafa'ah. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Amr. Beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar muazzin melaungkan azan. Sebab dalam teks tu dia sebut apabila kamu mendengar muazzin. Saya letak dalam kurungan itu mafhum dia lah. Maknanya dengar muazzin tu maknanya dengar laungan azan daripada muazzin. Apabila kamu mendengar muazzin, yakni melaungkan azan, maka ucaplah seperti mana yang beliau ucapkan dan berselawatlah kepadaku. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah kepadanya untukku al-wasilah. Al-wasilah ni ialah satu kedudukan dalam syurga yang hanya boleh dicapai oleh seorang sahaja dari kalangan hambanya. Ni kelebihan tak tahulah macam mana wasilah ni sehingga untuk seorang saja. Besar sungguh kedudukan dia. Aku berharap akulah orang itu. Sesiapa yang berdoa agar aku mendapat al-wasilah, maka beliau pasti akan mendapat syafaat. Jadi syafaat ni mana syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sebenarnya pada minggu lepas telah kita baca. Cuma saya baca pun kerana tidak ada nota dan setengah-setengah tu tidak bawa kitab hak beli dulu. Jadi dengar begitu saja. Jadi insya-Allah pada malam ni itulah. Cumanya dia adalah tambahan maklumat yang saya tidak sebut pada minggu lepas tu. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis yang ke-678 ya. Yang pertama, hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nasa'i di bawah tajuk ini adalah sahih dan ianya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis berkenaan menunjukkan perintah supaya berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas selesai menjawab azan. Maknanya jawab azan ini termasuk dalam syariat yang besar. Bukan, walaupun tidak sampai had wajib, ramai ulama sebut sunat tapi muakkadah, sunat yang ditekankan.
Yang kedua, dalam hadis bab dan juga ada hadis lain yang menyebutkan perintah Nabi SAW supaya menjawab azan seperti mana yang disebutkan oleh muazzin. Difaham daripada beberapa hadis yang lain yang mengecualikan pada ucapan hayya alah. Hayya alah tu sengaja saya tulis gitu. Hayya alah ni mana ucapan hayya alas salah dengan hayya alal falah tu dia panggil hayya alah, ringkas, kata ringkas dia. Dalam bahasa Arab, kalau hauqala kata la haula wala quwwata illa billah. Kalau tasbih subhanallah, takbir tu dia ada dalam bahasa Arab tu kau gitu, mudahlah. Ini mana untuk hayya alah ada dikecualikan. Mana kita akan jawab tapi tak serupa dengan penimu azin itu. Itu dalam hadis lain lah. Dah kita jumpa dah sebenarnya sebelum ni nak jumpa dah. Kena ingatlah style Imam Nasai ni walaupun dia sebut dah tapi dia akan buat tajuk khusus. Dan dia akan kemukakan hadis zahirnya nampak sama tapi riwayat berbeza. Sanad tak sama sebenarnya. Kalau kita perhati, kita bandingkan sanad tu berbeza. Baik. Ada juga yang mengecualikan jawab pada as-salatu khairum minan naum dengan mengatakan sadaqta wa bararta dan wabil haqqi nataqta. Itu saya tak sempat berbaris. Bila tak ada baris tu bebaslah nak buah ke mana baris tu. Tapi jangan bacalah, bubuh saja. Sadaqta apa maksud? Ni ada. Baca gitu. Bila dia dengar muazzin kata as-salatu khairum minan naum, dia apa kata sadaqta wa bararta, ataupun dia kata wabil haqqi nataqta. Apa makna sadaqta? Benar engkau. Apa makna bararta? Bagus engkau. Wabil haqqi nataqta, dan dengan kebenaranlah engkau ucapkan. Itu nataqta. Itu maksud dia. Sadaqta, benar engkau. Bararta, mana bagus engkau, baik engkau. Wabil haqqi, dan dengan kebenaran. Nataqta, telah engkau ucapkan. Itu maksud dia. Demikian juga dalam iqamat, ketika muazzin menyebutkan qad qamatis salah, maka ada yang menjawab dengan mengatakan aqamahallahu wa adamaha. Wa adamahu. Aqamahallah, apa maksudnya? Mana pasti Allah akan mendirikan, membuat jadi terdirinya salat itu, dan akan membuat salat itu sentiasa dilakukan. Itu maksud dia. Baik. Amalan-amalan berkenaan tidak ada dalil daripada Nabi SAW. Bahkan ianya hanyalah dianggap sebagai baik dan molek sahaja oleh pelakunya. Dia menggoreng Kelantan ke Wak Nata ni nak. Itu gitu lah. Molek. Gitu yalah. Nak kata dalil itu tak ada. Dalil khusus. Dalil khusus daripada hadis itu tak ada. Gitulah. Sebab tu bagi saya, untuk as-salatu khairum minan, kita kata begitu jugalah. As-salatu khairum minan naum. Itu jelas. Begitu juga bila kata qad qamatis salah, kita kata qad qamatis salah. Gitu Jadi kata aqamallah tu itu tidak dinafikan dari segi makna tu. Tapi ada ke dalil? Ulama kata tak ada. Hafiz Ibn Hajar kata tak ada. Cuba tengok bawah tu saya buat. Balik dia tarik ni. Dia kacik balik ni. Kita pun tak perasan ni. Tak apalah. Jadi kau Arab pula. Yang ketiga, ramai di kalangan ulama yang menyebutkan bahawa selawat yang paling sahih adalah selawat Ibrahimi, walaupun ada beberapa selawat lain yang warid daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang boleh juga dijadikan yang boleh diamalkan juga seperti itu. Ataupun yang boleh dijadikan amalan juga oleh umat Islam. Itu tertinggal. Dia begini, sebenarnya selawat ni betul. Ada setengah ulama kata sampai 7 selawat warid daripada Nabi SAW. Jadi kita boleh baca mana-mana pun selepas selesai azan tu. Tapi hak terbaiknya mengikut ulama atas dasar selawat Ibrahim inilah yang paling sahih, yang tidak ada kritikan. Maka boleh kita baca tu. Supaya kita baca tahiyat akhir tu. Macam tasyahud tu. Baca tu. At-tahiyat tu tak termasuklah at-tahiyat tu. Jangan start at-tahiyat lagi. Itu bukan tidak masuk selawat tu. Start pada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setakat tu. Tu dia panggil. Nak kata fil alami innaka hamidum majid tu, setengah ulama kata tu tak termasuk untuk ni selawat. Hak tahiyat tu ada tu.
Setengah kata tak apa juga nak kata tu pun. Tu. Tak apalah. Cuma hak tu yang paling sahih. Hak molek. Baik. Ya? Mana? Termasuk tu. Itu termasuk juga. Itu termasuk juga. Mana mohon keberkatan. Allahumma salli ala man wa ala kama sallaita ala Ibrahim. Patut hawa baru pun memang termasuk juga tu. Baik. Cuba tengok nombor 4 itu kan. Ni. Bawah tu pun ada saya sebut juga. Tak apalah kita baca sini. Yang keempat, para ulama juga memperingatkan agar berselawat dengan suara yang perlahan, bahkan melarang mengangkat suara semasa melakukan selawat pada Nabi SAW. Takut jadi kadang-kadang nampak sepopok sini tadi Nabi Allahumma sampai sehingga kena berhenti kuliah. Dia setiap kali bila sebut nama imam dia akan kata gitu. Bila sebut nama Nabi dia kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia akan tekan pada ali Muhammad itu. Tu. Sebab kalau kita belajar adalah itu disuruh tekannya masa Allah tu. Misalnya kalau kita contohlah dia suruh besar. Ni guru saya pun sebut masa saya belajar dulu. Misalnya kalau kita baca Quran kan, Bismillahi la lafzul jalalah, kita tekan sikit suara situ biar bunyi besar. Allah, dia tekan. Tu ada disebut dalam kitab. Sebagai patutlah sebab li ta'zim, untuk membesarkan Allah tu. Kita baca Quran begitu. Allah tu nama pun lafzul jalalah, lafaz yang menunjukkan keagungan. Tu ada. Tak buat gitu pun tak apa, tapi nak isyarat kepada mengagungkan Allah. Bila sebut nama Tuhan kita besar suara, tidak suruh tepik tapi besar, bunyi besar. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, Allah tu dia besar. Tu ada juga yang kata begitu. Tapi kalau Syiah dia besar pada wa ala ali Muhammad, dia besar situ, isyarat pada mengagungkan keluarga Sayyidina Ali, keluarga Rasulullah lah, ahlul bait tu. Jadi ni pandangan ulama lah. Nabi tidak sebut dalam nas, cuma sahabat tengok kesesuaian dari segi nas, patut amalan sahabat. Sebab tu dalam fiqh Syafi'i kalau kita masuk dalam kelas gini kan, siapa dia tak benar nak bagi salah. Kalau selawat pun mula-mula ya, misalnya daripada awal kita belajar tadi dalam kuliah ni, hak mula-mula itulah kita selawat biar bunyi sikit. Bunyi pun bunyi sekadar di telinga kita ya. Allahumma salli ala. Lepas tu dalam hati. Sebab apa? Sebab takut terganggu. Dah itulah amalan sebenarnya. Sebab itulah ulama ni bukan menyentuh berkenaan dengan pandangan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i saja ni. Hak ni. Para ulama memperingatkan agar berselawat dengan suara yang perlahan, bahkan melarang mengangkat suara semasa melakukan selawat kepada Nabi SAW. Apa tu? Saya tidak sebut di sini. Sebab dia kata tu kita khusus untuk Allah sajalah, kita besar ke suara tu. Jangan sama. Nabi ni kembali dhamir. Nabi kayak kita bincang dah sebelum ni nah. Jangan kamu sebut taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah, atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Dia ada baca khutbah ke dia sebut. Lepas tu dan janganlah wala ya'sihimah. Dia guna gitu. Janganlah derhaka kepada keduanya. Tak boleh guna dhamir huma. Sebab Nabi dan Rasul ni dia makhluk, khaliq dengan makhluk. Kena kata janganlah kamu menderhakai Allah dan Rasul seperti atiullah wa atiur Rasul. Jangan guna dhamir. Apa tu? Nak supaya beza. Allah ni lain, Nabi lain. Walaupun Nabi ni tinggi tapi takut tersilap. Sebagai nak menyatakan betapa seriusnya dalam bab nak mengekang syirik tu. Ni pun begitulah juga. Allah kita besarkan. Tapi janganlah bila sebut nama Nabi seperti sebut nama Allah kita angkat suara tu. Cuba tengok betapa seriusnya agama kita tekan kepada bab syirik tu. Sebab apa? Bukan tak ada pengalaman. Cuba tengok Nabi Isa tu. Nabi Isa tu bukan Allah, bukan anak Allah. Tapi jadi satu ajaran begitu besar yang mengangkat Nabi Isa, mak dia. Sehingga jadi isteri Tuhan. Jadi kau gitu orang Islam ni dia tak boleh main-main.
Tak boleh main-main dalam bab ni. Waktu tu ada dalam nota saya buat ni siap dengan perkataan yang kita buat tu. Baik, tak apalah. Yang kelima, ulama berbeza pandangan dalam memberi maksud Allah SWT berselawat kepada hambanya. Ada yang mengatakan itu bermaksud rahmat Allah kepada hambanya. Itu maksudnya rahmat Allah kepada hambanya yang taat. Dan ada juga yang mengatakan ianya adalah merupakan pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya di hadapan para malaikatnya. Jadi bila kita berselawat, Allah berselawat kepada kita. Bila kita berselawat bernabi, Allah akan berselawat kepada kita. Itu sebagai nak menyatakan harumnya nama kita di hadapan malaikat. Allah sendiri sebut. Itu maksud selawat. Ada yang kata begitulah. Ada juga yang sebut yang lain pun. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tu macam-macam lah. Misalnya kata Allah berselawat tu mana Allah turun barakah, rahmat. Ulama kata lebih kurang saja tu maksud dia tu. Yang pentingnya maksud dianya mendapat redha Allah, mendapat mahabbatullah. Itu yang penting. Jelas tu kan? Yang keenam, apakah maksud al-wasilah? Setengah-setengah tu saya tak sebut pada minggu lepas. Ni saya sebutlah sebab dia ada kaitan penting juga. Apakah yang dimaksudkan al-wasilah? Sebab kalau kita perhati dalam ni pun dia itulah, faman sa'ali al-wasilah halat lahu syafa'ah. Dalam hadis lain selepas ni, ni wasilah ni kita baca ketika doa selepas azan itu. Hak ni begitu juga, cumanya Nabi sebut. Bukan sebut lafaz doa tu, arahan Nabi. Kena doa kepada Allah supaya aku boleh wasilah. Doanya macam mana? Dalam hadis selepas tu. Nabi ajar kita bentuk doa, seni kata doa tu. Baik, tak apalah kuku mana pun apa maksud wasilah tu. Okey, di sini huraian di sini menyentuh kedua-dua dari segi bahasa dan dari segi kehendak hadis ni. Pelbagai pandangan ulama diberikan oleh ulama. Yang pertama misalnya At-Turbashti, dia kata asal perkataan wasilah ni dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang boleh tercapai kepada yang lain melaluinya. Mana kita boleh capai yang lain melalui dia. Orang panggil perantaraan lah. Dalam bahasa Melayu kita wasilah ni. Sebagai wasilah, sebagai perantaraan. Kita nak benda lain. Kita nak dapat mardatillah tetapi melalui wasilah salat. Melalui wasilah baca Quran. Melalui wasilah buat baik pada keluarga. Banyaklah wasilah ni. Hak Nabi ajar semua tu wasilah. Sebab tu kita tekan sangat tu kena sahih. Kalau sahih, kalau tidak sahih tak jadilah sebagai wasilah. Untuk kita dapat, kita kata mardatillah, dapat mahabbatullah. Dia mesti amalan-amalan yang kita buat tu kena sahih. Sebab apa? Sebab dia tu wasilah. Tu. Itu maksud dia. Ini kata Turban. Ni tokoh bahasa ni belakang ni. Tiga-tiga saya sebut sini semua. Ni dua, tiga lah ni. Semuanya tokoh bahasa Arab. Dan boleh mendekatkan kepada sesuatu melaluinya. Orang panggil perantaraan kalau bahasa Melayu kita. Itu dari sudut bahasa. Sempena dengan maksud itulah, maka dinamakan satu kedudukan dalam syurga dengan wasilah. Maknanya wasilah tu bila dia angkat kedudukan makna dia sehingga satu kedudukan dalam syurga, tetapi dia tak hilang makna asal dari segi bahasa tu, tak hilang tu. Hak Turbashti sebut mula-mula tadi, mana kita nak capai sesuatu melalui dia, dengan sebab dia capai tu panggil wasilah di sudut bahasa. Jadi bila dia angkat makna dia wasilah dalam konteks hadis ni, makna satu kedudukan yang paling tinggi yang hanya boleh pada seorang saja. Tetapi makna asal tu tetap ada, dia tak hilang. Dia tak hilang tu. Baik, orang yang sampai pada kedudukan ini, maka beliau adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti berjaya meraih darjat yang khusus dan paling tinggi berbanding darjat-darjat lain yang ada. Tertinggal tu yang ada. Tak kira lah kita panggil istilah darjat dalam kehidupan manusia. Kalau orang tasawuf dia ada istilah-istilah dia, maqam itu, maqam ini dah. Hak ni tidak ni. Hak ni maqam Mahmud, maqam wasilah ni lain ni. Maqam Mahmud kita bincang selepas ni. Ni wasilah ni lain. Ini khusus Allah beri kepada Nabi SAW. Cuma saya tidak sebut di sini. Ada sebut bawah, tak kita baca selepas ni. Hak berkaitan. Baik. Yang kedua, ini tokoh besar Ibnu Manzur An-Nu'mani, 13 jilid kaum dia. Kaum bahasa Arab. Bahasa Arab ke bahasa Arab. Bukan orang Arab pun dia ni. Waktu pelik tu. Dia orang Sepanyol. Dia ni. Ibnu Manzur An-Nu'mani.
Ibnu Manzur, ahli bahasa yang terkenal, telah berkata, wasilah boleh bermaksud beberapa perkara. Kedudukan di sisi raja, dia panggil wasilah juga. Maknanya dalam bahasa Arab, bila sebut wasilah, dia ada makna tu. Kena tengoklah sesuatu dia nak pakai dengan keadaan tu. Tapi makna tu ada. Maknanya, bila sebut wasilah, dia macam bahasa istana. Satu ketika dulu. Yang kedua, boleh juga dengan erti darjah dan hampir. Wasilah ni dengan makna qurbah, hampir. Dia ada tu tiga makna tu. Sebab kalau kita perhatikan semua ni, semua makna tu ada belaka tu. Boleh dikatakan begini, seseorang telah melakukan amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Tu saya buat dia punyanya terang itu, highlightkan dia punya perkataan itu. Seseorang telah melakukan amalan yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Jadi amalan yang mendekatkan, itulah makna wasilah. Amalan yang mendekatkan. Tu. Jadi hak itulah dalam Quran sebut tu, taqarrabu ila Allah. Dia apa? Tuqarribu ila Allah. Dia ada beberapa ayat. Taqarrabu ila Allah bil wasilah. Mendekat diri Allah dengan wasilah. Apa dia wasilah? Wasilah ni maknanya sunnah lah. Tak mungkin kita boleh mendekat diri kepada Allah dengan kita melanggar sunnah Nabi. Tak mungkin. Ulama sebut. Sebab dia kena selarah Quran dengan hadis. Baik. Orang yang melakukan wasilah adalah orang yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam konteks, ini bukan dalam konteks bahasa ni, dalam konteks agama, dalam konteks istilah syariah. Jadi orang yang melakukan wasilah adalah orang yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak wasilah ni lah hak kita duk tekan sama, mesti menepati sunnah. Mesti menepati sunnah. Kita kata pergi dalam gua berzikir, bukan tak molek, tapi tidak menepati wasilah yang dikehendaki. Nabi tidak tunjuk begitu. Yang ketiga tu, ada yang mengatakan wasilah adalah kedudukan yang melayakkan seseorang memberi syafaat dengan izin Allah. Itu wasilah juga, ada yang kata. Tapi ni dalam istilah dia sebut qila, pendapat yang tidak kuat lah. Qila, ada dikatakan. Ada dikatakan. Begitu saja. Baik, yang ketujuh, ulama berselisih pendapat dalam isu memisahkan selawat dan salam kepada Nabi SAW. Ada yang mengatakan harus dan ada yang mengatakan tidak harus. Bahkan maksud perintah selawat pada baginda adalah berserta dengan salam. Sebab dalam hadis ni Nabi suruh selawat, dia tidak sebut suruh salam pada Nabi. Kalau dalam Quran sallu alaihi wa sallimu, tu sekali lah selawat lagi, salam lagi. Dalam hadis ni sebut sallu wa sallu alayya, selawatlah kamu pada aku. Tak sebut wa sallimu alayya. Nabi tak kata gitu. Jadi sebab tu setengah ulama dia pakai zahir, dia kata hak ni selawat saja, tak termasuk salam. Setengah ulama kata tak leh, tak kena gitu. Dia bila selawat dia sekali dengan salam, dia sekali. Cuma Nabi sebut selawat tu dia pakai ala sabilit taghlib, sebut masuk dua lah, supaya kita kata gini lah. Itulah kalau balau dia panggil itlaqul juz'i wa iradatul kull, sebut tapi maksud semua. Mari kawan makan nasi. Mari makan ajak makan nasi rumah tu, dia pun dengung. Dia pun tanya lauk kena bawa sendiri ke? Kalau ada yang kata gitulah, tak sahajalah dia makan lepas ni. Kalau ada di atas mesej kata lauk sama lada lagu mana? Sayur-sayur. Dia sebut nasi tu maknanya masuk semua, tak ada betul ke semua. Gitulah maksudnya. Hak ni pun gitulah setengah ulama kata. Setengah kata kukuk mana pada. Dia gini, ulama kita ni dia takut nak buat lebih daripada hak Nabi tak sebut. Setengah-setengah. Memang gitu, molek gitu. Tapi setengah-setengah perkara kita tengok juga pandangnya, setara mana kedudukan tu. Setengah ulama kata, tak sih. Khusus lepas azan, selawat saja. Salat tak perlu. Sebab zahir hadis gitu. Dan itu kata Allah betul ke tu semua. Hak lain ke semua selawat dengan salat. Hak ni pun gitu. Cuma Nabi sebut ni ayatnya bila sebut warka'u ma'ar raki, sebut rokok, maknanya semaya. Kaedah tu lah digunakan. Dia kata betul tapi hamba tak berani. Nak kata mana? Ada yang mau nak berani lagi. Ada setengah ulama gitu. Kadang-kadang hak kena gini tak kena nyakit, hak kena lagi ni. Hak jenis nakut dalam bab benda-benda gini dia tak kena menyakit. Hak berani bodoh ni kena menyakit. Tapi hak ni bukan berani bodoh, nak kata ni berani cerdik. Saya nak ayatnya takut kita tanya apa ulama nampak betul bendul tu dah. Dia bukan semua kau dalam bab-bab ni, sebab contoh tadi lah.
Nabi suruh kita baca subhanallah 33 kali. Tapi hak tu memang ramai yang kata hak tu kena baca begitu sebab Nabi sebut terai tu. Sebab tempat lain tak sebut gitu. Tapi orang lain kata dak, kalau lebih pun boleh juga macam-macam, tapi hak kebanyakannya dak. Sebab ada khasiat tu cuma kita tak tahu. Tempat lain Nabi sebut dalam bentuk yang tidak dihadkan jumlah, maknanya bebas. Sini apa sebut 33 lepas tu cukup 99 sudah 100 dengan la ilaha illallah. Tak apalah tu kukuk mana berkhilaf juga tu pun. Kukuk mana pun kalau khilaf pun dia akan ada dalil dia ataupun kaedah dia memahami. Baik, cuba kita tengok lagi. Gitu. Ada yang mengatakan harus, ada yang kata boleh kita selawat saja, ada yang kata tidak harus. Bahkan maksud perintah berselawat pada Nabi itu termasuk memberi salam pada Nabi. Tu. Dah ramai apa kata gitu. Sebab itulah ulama kata selawat Ibrahim ni kan dia semasuk dengan salam gitu. Termasuk dengan salam tu. Gitulah. Kukuk mana pun khilaf lah. Cuma saya nak sebutnya perbincangan ulama tu begitu. Yang ke-8, perintah menjawab azan bagi mereka yang mendengarnya. Hak ni pun kita bincang dah sebelum ni. Kalau dia dengar azan tapi tak jelas perkataan dia sebut. Tu ulama kata tak perlu jawab. Tak nyata bunyi secara daud, secara dur makna bunyi macam lebah itu. Tak jelas. Bunyi tapi macam kita agak macam sebab. Tapi nak ikuti tak boleh sebab dia kena tatabuk. Ulama kata jawab azan kena tatabuk, kena dengar jelas. Bila selesai tu kan jawab. Mana kalau tak dengar nak agak tak boleh. Ada yang kata gitu, dia kena tatabuk. Mana tak boleh kecek masa tu. Dia tak boleh mulut kecek kata tak apa mulut kecek telinga mau dengar. Dia tak jadi gitu tu yang buat ni sebab dia walaupun nampak lain mata, mulut, telinga lain pun dia duduk di hati belaka tu. Tak ada orang kata hamba duk tengok sini paham apa, telinga duk dengar ni pun faham juga, mulut duk kecek pun tiga-tiga boleh buat serentak. Tak boleh. Walaupun tiga sebab dia kira hati. Semua dia berkait dengan hati. Dulu ada seorang guru bagus juga cara dia buat. Dia dia tunjuk. Jadi dia nak ayatnya bahawa mata, telinga, mulut ni semua dia ikut kehendak hati. Dia tak boleh buat 3 perkara dalam satu masa. Tak boleh. Dia pun tunjuk ni dalam satu bagus juga bagus. Saya teringat ni. Ni lama ni, cerita lama. Dia kata baik. Dia panggil seorang pelajar tu tobik luar depan lah di dalam dewan. Satu kursus. Saya duduk depan itu kita tengok Gabriel nak tunjuk jet. Dia tanya, dia kata tengok jet saya. Saya nak tanya awak sekarang ni jet saya pukul berapa? Dia pun tunjuk ke budak tu. Saya awak kalau saya suruh sebut baru awak sebut pukul berapa? Dia pun tengok. Okey. Jelas. Baik, sekarang ni saya nak tanya jet saya brand apa? Tu. Dia tanya jenama jet. Kau tu kata tak berhati saat ni duk tengok kau jarum. Padahal duk situ juga brand itu. Nak ayatnya fokus manusia ni walaupun sepik tu je tu. Bila dia fokus pada time masa, dia tak tengok pada brand. Besar tu dia nama tu. Nak ayatnya fokus manusia dia tak boleh beberapa hala. Bagus juga tu cara dia buat. Kita mudah faham. Padahal tengok situ nampak dah. No. Tapi oleh kerana dia suruh fokus pada waktu, tak boleh nak raya. Dia minta nak tengok sekali lagi. Dia kata tak boleh. Dia nak ayatnya bahawa kena fokus. Kena fokus. Tu cara dia tu kan. Jadi kita boleh faham ni pun maksudnya begitulah juga. Tatabuk tu maknanya kalau siapa tak dengar sekadar agak-agak saja bunyi azan, tidak wajib jawab. Nak jawab mana? Mereka tak dengar. Gitu kan. Jadi bagi yang kata sunat pun maknanya kena dengar tatabuk, kena dengar dengan jelas dan ikuti dia punya azan yang dilaungkan itu. Baru ada sunnah. Jawab ni pendapat ramai ni. Sebab dia kata kalau tak dengar tercapai. Maksud nak jawab lagu mana. Dia tak dengar orang kelu dia. Kelu. Bahasa Kelantan kelu. Dia tak dengar orang panggil. Nak jawab mana? Dia tak dengar. Tu. Baik. Yang ke-9 telah berlaku khilaf di kalangan ulama dalam menentukan hukum menjawab azan. Sunatkah ke wajib? Tu kita bincang. Dah sebelum disebut dah. Ada yang mengatakan sunat. Ada juga yang kata wajib. Sebab apa hak kata sunat ni? Sebab dia kata hak ni bagi yang kata wajib sebab dia kata Nabi guna kalimah fi'il amr. Kumu kama yaqulul muazzin. Kama yaqulul muazzin. Kamu jawablah. Kumu tu fi'il amr itu. Kum.
seorang. Quma, qumu, tu jamak. Jadi kata jamak tu apa ni? Jamak untuk fi'il amar tu bermakna wujud. Al-amru lil wujud. Bila kata perintah dia memberi erti wajib. Dia pakai zahir. Ni kata dak sebab banyak karinah-karinah yang menunjukkan tidak wajib. Kita bincang dah sebelum ni. Dah bincang secara ringkasnya. Dia banyak perkara ni hak kita bincang ni, hak saya tidak setuju dengan detail ni, dia akan ada bab akan datang. Baik, tak apalah. Jadi sebab itulah jangan anggap bahawa apa yang disebut oleh Imam Nasa'i ni macam bulat fakta. Tak. Kalau hadis nampak bulat pun sanad lain tu. Hadis ni dikira pada sanad. Kadang-kadang satu hadis 50 sanad, dia kira 50 hadis. Itu cara kira. Yang ke-10, perintah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan pada baginda sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Ni termasuk dalam syariat. Termasuk dalam syariat. Doa tu, selawat dan doa. Jadi maknanya besarlah. Besarnya dilihat dari sudut mana? Cuba tengok di situ. Bawah tak ada buat tu. Berapa besar tu? Syafaat tu dah. Boleh syafaat? Tidak kecil tu. Siapa boleh syafaat? Baik, cuba tengok nombor sebelah tu. Menjelaskan maksud wasilah. Dalam ni sebut wasilah, kedudukannya dan ianya khusus untuk seorang saja. Wasilah ni dalam hadis ni sebut dia satu keadaan, satu kedudukan, satu manzilah. Yang mana hanya boleh pada seorang saja. Nabi kata, aku harap wa aku na anahu, aku harap akulah orang tu yang akan dapat tu. Sebagai tawaduk bawah ni saya buat, cuba tengoklah kan. Jadi hadis ni sebenarnya memperjelaskan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding, bukan berbanding manusia biasa, berbanding para anbiya yang lain, para mursalin yang lain. Bahkan makhluk Tuhan hak malaikat pun tak dapat ni. Sebab tu Ibnu Izzuddin kata hak ni khusus untuk Nabi. Kok mana tu bahaya tu. Hak tu sengaja jadi pena tu Nabi tu, jadi letak sesuatu, letak sifat-sifat kadang-kadang nampak macam Tuhan Nabi. Tu tak boleh. Sebab dia nampak tinggi dah Nabi ni. Boleh tersalah manusia ni. Hak wali biasa ni pun boleh tersalah banyak dia. Kan ada cerita tu dah. Cerita tu sebut ni, ada cerita ni. Ni cerita daripada Panglipu Lara ni. Dia kata seorang tu bernazar kan. Dia bernazar, dia kata kalau dia lepas daripada penjara ni, dia bernazar nak pergi beribadat, nak baca Quran di kubur tu. Dia tidur malam tu. Lepas tu dia bangun, celik-celik mata tengok duk kubur dia. Jadi Panglipu Lara ni kata dia kata bakal malaikat angkat dia geletak sini. Dia sebut malaikat. Tidak kata jing dak. Malaikat tu. Ni Panglipu Lara. Kalau dalam dulu dia panggil Hatibul Lail. Jenis orang yang cari kayu api tengah malam. Mungkin tengah malam cari kayu api. Bila tengok pagi esok tahik pun ada. Mungkin tak nampak tengah malam. Nak ayatnya tidak cermat dalam berkata-kata. Sedangkan malaikat ni termasuk dalam aslu usuluddin tu. Dia termasuk dalam usul din tu, malaikat tu. Kalau kita ngaji tauhid. Ni jenis Panglipu Lara. Bahaya. Malaikat akak. Nak ayatnya keramat wali ni sebelum dia mati dan selepas dia mati ada keramat wali ni. Gitulah hadis-hadirat sebab tu kita kena membiasakan umat ini dengan hadis-hadis yang sahih. Sebab tu Imam dalam muqaddimah pun Imam Bukhari sebut, dia kata tujuan dia bermati-mati, siapa mati duk cari hadis beratus-ratus ribu, 900,000 lebih hadis masuk dalam telinga, dia buat saringan sehingga sebenarnya tu saja hak dia iltizam sahih dalam kitab sahih dia. Apa? Dengan maksud nak membiasakan masyarakat terima yang sahih-sahih. Sebab maklumat ni kalau kita tidak terima yang sahih, dia jadi seperti Panglipu Lara tadi lah. Tu bahaya. Sebut pula dalam masjid, cuba bayangkan. Mudah-mudah kita nak sebut tentang malaikat. Talih, bahaya. Jangan buat gurau malaikat ni. Kan ada kan malaikat mari ngundi. Sebut. Tu barang gong lah tu. Malaikat ni tak boleh buat gurau gitu. Tak boleh. Hak Nabi sebut malaikat tu rupa apa tu. Hak tu ada hadis zaman sahabat tu. Kemungkinan tu ada, tapi kita sebut tu sebagai benda tu benda yang ada nas, ada dalil. Dia gini saya pun bawa kita tu dalam kereta. Profesor Dr. Sulaiman Ashqar dia tulis kitab khususnya Alam Malaikat Al-Abrar. Dia sebut satu 100 muka surat.
Dia sebut tentang malaikat. Boleh kalau kita nak gurau malaikat? Tak boleh. Apa? Sebab dia termasuk dalam aslu usuluddin, bukan furu' usul. Percaya pada malaikat kan? Rukun ke tidak? Nah, bukan main-main tu. Tak boleh nak buat gurau tu. Kita buat gurau mak kita pun mak kita rasa tidak. Nah, tak boleh. Kena beringat hati-hati. Jangan salah kita. Kadang-kadang kita ni, sebab tu dia tak boleh berhigur ada masa mengajar ni. Dia jadi tubik tak kabar lah. Tubik tak sedar. Tak boleh. Baca kitab tu. Kitab tu saya guna untuk kuliah sana. Untuk 10 kali kuliah. 100 muka surat. So, kita buat ringkasan tu. Oh, parut dia bicara tu. Bukan main-main. Baik. Yang ke-13, sesiapa berdoa dapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana berdoa kepada Allah Taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wasilah, maka beliau berhak mendapat syafaat. Sebab itulah setengah ulama kata Nabi ni boleh memberi syafaat melebihi para nabi lain sebab dia dapat wasilah ni lah. Ada ya ulama kata begitu. Sebab tu dia mendorong. Sebab tu kita jangan kata ulama ikut sedap lah kecek. Tak. Ada ulama kata wasilah sini maknanya kuasa syafaat setelah diizin oleh Allah. Kuasa syafaat bila Allah izin tu dia panggil wasilah. Betul lah dalam Nabi kata manzilah satu kedudukan. Dengan ada kedudukan ni Nabi boleh bagi syafaat pada umat dia. Orang bukan semua, orang tertentu, tapi dengan izin Allah. Tu satu kedudukan lah tu. Yang ke-14, sifat merendah diri dapat dilihat pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda meminta supaya umatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau mendapat wasilah, padahal darjat itu memang telah dikhaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata akulah kira-kiranya keturunan orang yang paling lebih lah di kalangan manusia. Dalam beberapa hadis lah aku paling lebih. Bukan dengan maksud la fakhra, bukan maksud nak bangga, tapi nak ayat hakikat. Itu termasuk dalam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kau sebutlah dengan maksud nak supaya nampak nikmat Tuhan, bukan nak sombong. Sebab tu ulama kata, guru saya pun sebut masa belajar hadis kata kena ada juga sekali-sekala kita buat makan. Bukan nak tunjuk kita ada duit, nak tunjuk rezeki Tuhan. Tu boleh atas niat. Sebab tu kita pun tak boleh kata orang ni nak nunjuk buat makan. Tak boleh. Kalau hamba molek lah. Jangan buat kita ke? Tapi jangan nak malas. Dari nyakit pula dah. Nak malas. Pukul 10, pukul 11 makan nak makan. Tapi pukul mana pun tak boleh kita nak kata. Sebab tu dia tak sah lah. Walaupun kadang-kadang kita rasa setan ganggu kita bila orang buat baik ke, dia viral pula tunjuk. Dia mari perasaan nak kata riak, nak kata menunjuk tak sah lah. Bukan urusan kita tu. Kita urusan kita sudah. Sebab orang itu kalau dia maksud baik dengan maksud untuk tarik orang lain, dengan sebab dia buat gitu ramai mana orang jadi terdetik hati nak khairat fi sabilillah. Mana tahu kebaikan juga tu. Sebab tu tak usah kata lah. Lepas tu kalau dia betul-betul, kalau kata betul dia riak, tu dia dengan Tuhan. Bukan kita pun yang menghapuskan pahala dia, Tuhan. Sebab tu kita tidak berhak nak hukum orang. Kata orang ni riak. Tetapi dari sudut lain, seseorang yang buat amalan tu dia kena jagalah, jangan riak tu. Dari sudut tu pula. Baik, yang ke-15, hadis bab membuktikan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menepati konsep rahmatan lil alamin. Ini disebut oleh ulama lah. Nabi ni rahmat. Berapa selawat dia? Dia kena ingat gini. Ni pun saya tidak perdetailkan. Maksud dapat syafaat tu apa dia maksudnya? Mana dapat kelepasan daripada api neraka. Tu mengikut huraian ulama ni. Jadi dengan selawat, payah ke selawat ni? Mula-mula kena syarat kena masuk Islam lah. Lepas tu jaga tu selawat. Selawat tu maksudnya dalam konteks Ibn Hibban sebut tu lah, maknanya belajar hadis, belajar ilmu agama, baru ada lah selawat tu. Sebab bila kita belajar hadis, belajar tafsir ke, mesti kita akan sebut nama Nabi. Dan sebanyak mana sebut nama Nabi, sebanyak itulah berlaku selawat dalam satu majlis tu. Itu pandangan Ibn Hibban. Memang kalau kita nampak pun memang kemah dia sebut. Mana ulama kata ni ya betul ya. Sebab tu selawat-selawat ni dia bukan sebuah zikir subhanallah. Subhanallah ni lain. Subhanallah ni subhanallah zikir. Kita kata kita guna ruas jari ke, ikutlah. Seperti mana sebut dalam hadis ada sahabat tu guna anak batu ada. Tapi tak ada orang selawat gini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang zikir gitu. Anjuran Nabi gitu. Tak ada.
Seperti mana anjur supaya baca tasbih, takbir, tahmid dan sebagainya. Cuma kalau sebut bab selawat, bila sebut nama aku. Hak tu ya ulama kata maknanya bab ngaji ni berkait dengan pengajian hadis ni. Betul sungguhlah. Memang kita pun tak dengar daripada sampai hari ni tak dengar. Kita duk ngaji tak pernah dengar, guru sebut tak pernah dengar dalam hadis sebut selawat ni guna ruah jari ke. Seperti mana Allahu Akbar, Allah sampai 30 kali ataupun banyak lagi ke. Selawat tak ada gitu. Oh ni buat majlis selawat perdana. No. Dah, lepas tu selawat ke? Dah, nyanyi. Tu dia akan jadi gitu. Sebab kalau buat majlis sebesar itu, nak selawat lagu mana tu? Nak isi. Tak nampak grand tu. Tak nak sabah tu tak jadi tu. Takkan ada 2 jam duk main dengan lapu lagi dengan sound system. Tu Allahumma siapa habis 2 jam. Dia tak akan jadi gitu. Dia kena isi dengan hal tu jadi capu gaul habis tu. Tu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya nak menarik perhatian orang sebab banyak lagi benda lain dia nak bawa. Hal tu ya sebenarnya sebagai pintu masuk untuk masyarakat. Baik, seterusnya kita pergi kena belek molek ni sebab dia tukar jadi kok Arab pula jadi. Dia kacik tu telah lain tu Tak apalah. Bab yang ke-38 berdoa selepas azan. Ni doa selepas azan pula. Padahal ada dah sebut tadi tu. Ni dia ambil khusus pula. Baik. Ad-du'a indal azan. Indal azan itu bukan bermakna ketika azan. Semua boleh katakan jumhur ulama kata dak di sini maknanya yang dimaksudkan oleh Imam Nasa'i berdasar pada hadis yang dia kemukakan doa sini mana ba'dal azan. Inda mana ad-du'a ba'dal azan. Doa selepas selesai azan. Tetapi kenapa guna inda? Sebab ayatnya selalu jangan bertangguh. Jangan berkelit makan nasi dulu baru jawab. Tak boleh. Tu. Sebab tu indah ni dia ada makna qurbah juga dekat. Indallah di sisi Allah apa makna qurbah secara maknawi. Baik, hadis ke-679 wa biqala akhbarana Qutaibah anil Laits anil Hakim bin Abdullah an Amir bin Sa'ad an Sa'd bin Abi Waqqas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'ul muadzin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuh. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang berkata ketika mendengar azan, dan saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sahaja, tidak ada sekutunya baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Saya redha Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama, maka pasti Allah SWT mengampunkan dosanya. Jadi ketika mendengar azan ni ulama kata ni maksudnya hina tu maknanya selepas tu, bukan ketika azan. Sebab apa? Cuma saya terjemah tu berdasar pada teks dia tu. Tapi di segi huraiannya begitu. Sebab apa? Sebab apa ulama kata hak ni kata ni selepas azan? Sebab kalau kita kata gitu maknanya mana tatabbu'nya, mana kita nak dengar azan tu. Lepas tu kalau kita kata sebanyak ni akan terlepas beberapa seni kata azan tu. Bisa Allahu Akbar Allah, tiba-tiba duk sibuk nak kata hak ni. Terlepas habis dah Allahu Akbar 2 kali ya. Ada yang kata gitu. Tapi ada juga yang kata, dia kata dak. Sebab dia kata hina ketika. Khilaf pula sih. Tapi orang ramanya kata selepas lah. Gitulah maksud dia. Tak apalah. Hukum mana ni berkhilaf. Jadi kalau kita kata ketika mula-mula dengar azan pun ada juga ulama kata memang gitulah. Tapi ramanya kata dak selepas tu. Lepas tu nak baca manusia selawat lagi. Doa lagi. Ni lah. Ni khilaf pula situ. Dia ada pula tu. Khilaf ni nak selawat dulu ke? Nak baca doa dulu ke? Nak baca ni dulu. Ni pun doa juga ni hakikat ni. Doa juga ni. Dia gini doa ni ulama dia doa ni kadang-kadang kita nampak macam selawat. Semua tu sebenarnya hakikat doa. Cuma doa dalam bentuk bukan lafaz doa, tetapi lisanul hal. Cuba kita tengok orang seseorang buat gini, contohnya selawat pada Nabi, gapo dia boleh syafaat. Seolah selawat tu macam doa nak dapat syafaat. Hakikatnya dia ada makna doa. Sebab kita lah buat baik ke mak kita, nak duit,
Tak minta duit, mak faham telajak nak tu. Nah, contohnya, ikhlas tu kita bincang mulalah tu. Nak ayatnya kadang-kadang perbuatan zahir kita tu dia boleh menyebabkan dapat redha tu. Maknanya perbuatan tu seperti doa. Tu. Hak doa kita kata Rabbana atina, hak tu hak teranglah. Lafaz dia pun lafaz doa ni tak, lafaz dia nampak macam zikir. Lafaz dia kadang-kadang nampak macam selawat pada Nabi. Lafaz dia tu kadang-kadang nampak macam munajat. Tetapi dia ada mana doa? Misalnya kita kata, ni doa ni, tapi kok mana pun di kesenoma ke bila berlaku apa ni hak kemarau panjang tu kan. Dia pergi nak semaya tu kan. Ada riwayat kata dia pergi istighfar, astagfirullah cukup. Kata bila nak doa minta hujan? Saat ni. Pada doa istighfar. Sebab dia kata nak ayat ni berkait, semua tak ada kaitan. Sebab semua tu dia Tuhan, Allah ya bui. Bila kita mencapai redha Allah, kita boleh dapat rahmat Tuhan dengan sebab kita buat amal kebaikan. Allah akan cabutlah keburukan kepada kita. Itu musibah. Sebab tu dia kata hakikat sunnah kita buat menepati sunnah, semuanya doa, semuanya zikir, semuanya tauhid. Tu ulama sebut. Dia akan pergi situ. Tak ada satu pun ajaran Nabi yang tidak sebut nama Tuhan. Sama ada dengan sebut nama yang jelas ataupun guna dhamir. Tu ulama sebut. Itulah saya sebut sama contoh bila keluar bila ayat ghufranak, tak ada pun sebut nama Tuhan secara zahir. Tapi ka tu ghufranaka. Ka tu kembali pada Allah tu. Yang ni kita mohon. Kita mohon ya Allah ampunilah dosaku. Ya Allah, Allah. Ka tu Allah. Engkau tu mana Allah? Itu sebab tu hakikatnya gitu. Sebab tu Nabi SAW dia kata kalau jenis hak sebut-sebut tag gini dia nak suruh hadai sembahyang sama dia tak pas. Dia tidak kata kita kena buat gitu, tapi dia buat gitu. Bahkan nak jawab salah tu dia akan tangguh dulu kalau tak ada wudu. Dia ambil wudu baru dia jawab. Ada disebut dalam hadis, bukan satu hadis, beberapa hadis. Baik, cuba kita tengok di sini. Tak apalah. Jadi hak ini saya buat tidak dua hadis ni saya buat satu kesimpulan di bawah tu. Kuku mana pun gitulah sebab ni kita sebut dah sebelum ni. Kemudiannya sebelum kita pergi pada perbincangan tu, hadis 79 tu sebenarnya dalam riwayat lain kita akan jumpa akan datang. Doa ni ataupun munajat ni ataupun zikir ni Nabi sebut juga kelebihan di tempat lain. Mana doa pagi petang ni juga. Doa pagi petang. Cuma tak ada lah asyhadu tu tak ada. Cuma raditu billahi rabba wa bil islami dinan tu untuk doa pagi petang. Lepas tu wa ana asyhadu tu tempat lain pun ada. Jadi maknanya hak ni hak kita tahu dah, cumanya salah satu tempat hak kita kena lafaz kita sebut di sini. Sama ada ketika mula-mula dilakukan azan ataupun selepas dilakukan azan. Tapi kena ingatlah hak kata ketika dilakukan azan tu bukan seorang kata, teramai juga ulama kata gitu. Baik, tak apalah, kita pergi. Jadi kelebihan dia apa dia? Kelebihan dia di ujung tu. Ghufira lahu zambuh. Kalau orang belajar bahasa Arab, ghufira tu dia berada pada maha jawab. Mana syarat dia? Man tu man. Man qala tu man tidak panggil man syartiyah. Sesiapa yang buat gini maka pasti dia dapat apa dia? Keampunan Allah. Jadi ghufira tu dia panggil jumlah tu jumlah jawab. Jumlah jawab. Kalau orang ngaji tajwid ni kena. Orang ngaji belagu dia kena timna tu hak mana jawab. Sebab dia nak guna suara tu lain tu. Kita sebut gitu jelah, engkau bukan tukar lagu. Kau tukar lagu dia pandai lah ayat tu nak. Dia tak boleh lah masa jawab tu. Dia adalah suara dia kena angkat ke lagu mana. Dia kena sesuai. Supaya kita intonasi, orang panggil intonasi. Supaya kita kena, kalau kata ada intonasi kecek gitu, kita kecek biasa gini tak serupa dengan orang baca berita. Intonasi dia lain tu. Tapi ada saya dengar dia ni pelik dengan dia kecek kita dengar tak boleh nak kita. Dia kecek dengan kita gini sebab baca berita. Gagu saya kata parok dia ni. Kita tu tahan nak sokong takut dia buat hati. Dia kata sebenarnya saya ni datang dia kecek sebab baca berita. Kita tak ada apa lah dia ni nak. Gagu kita tu dia jenis senior saya lah. Dia kata aku tak simari dah kalau dia ni ada. Dia tekat nak suka dia jenis presiden nyuka sikit dia tu. Nyuka Dia kata mana tu. Mudah-mudah ketawa lah. Dia kata parut dia ni tak boleh. Omong-omong tu saya jumpa orang kecek biasa gini sebab baca berita.
Rasmi molek cara dia tu, cara intonasi lah, intonasi dia tu. Kayak intonasi dia lain, dia tak sama. Gitu tak apalah. Baik. Jadi jawab syarat tu bila kita buat hal ni besar setara mana nah kelebihannya. Ghafira lahu zambuh. Diampunkan bagi dia dosa dia. Zambuh ni ulama bincanglah zambun ni apa maksud? Dosa yang bagaimana zambun? Kalau khata'un, dosa yang bagaimana? Kalau ismun, dosa yang bagaimana? Ulama kata kalau ismun, itu dosa, bukan dosa kecil ismun. Kalau zambun ni, dia boleh dosa kecil, dia boleh dosa besar. Kalau khata'un, itu dosa kecil. Kalau ismun ni, dia dosa besar. Kalau zambun ni, boleh dosa kecil, boleh dosa besar. Tapi di sini, maksudnya dosa kecil. Sebab dosa besar ni, dia kena melalui taubat. Ni tak dengan amalan, dihapuskan dosa. Maknanya dosa kecil lah tu. Tak kira curi, tabur masjid, dia pergi sedekah. Jadi hilang rasa tu. Tak nak sabar. Tu kena taubat khusus tu. Kena atas tabung kali dengan duit tu lah. Itulah pandangan ulama. Dia boleh kata tu jumhur tu. Jumhur. Walaupun ada juga yang sebut dosa ni boleh jadi dosa besar, tapi dosa tu dia berkait dengan Allah. Tu ada kemungkinan. Tetapi nak kata pasti tak, tapi atas masyiatullah. Serah pada Allah lah. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita pergi pada hadis yang kedua di bawah tajuk ini. Hadis 680 ya. Wa bi qala akhbarana Amr bin Mansur qala hadatsana Ali bin Ayyash qala hadatsana Syuaib an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'u an-nida Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. Baik, hal ni sebenarnya saya tidak sempat nak buat nota untuk bahagian ni. Saya akan bagi dalam bentuk lampiran minggu hadapan. Kita nak bincang juga satu-satu tu. Apa maksud ad-da'watit tamah tu, apa maksud? Apa maksud as-salatul qa'imah tu, apalah tu? Wasilah tu kita bincang dah. Wal fadilah tu apa maksud? Lepas tu sebut pula wa ba'athul maqamal mahmud. Dalam setengah riwayat tak ada alif lam. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Ada juga sebut gitu. Kalau kita baca tu dia tak ada alif lam dalam setengah riwayat. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Hak ni ada alif lam. Wa ba'athul maqama. Apa maksud? Ada beza ke tidak tu? Tu kita kena bincang minggu hadapan lah. Saya tak sempat nak buat nota tu. Cuma saya nak sebutnya, saya sebut pada minggu lepas tak sempat nak sebut. Tu bawah tu lah. Hak ni juga kalau kita baca hak ni juga, doa ni dalam hak ni hak lepas azan, boleh syafaat Nabi juga hari kiamat. Tu asas dia gitu. Baik. Cuma yang nak sebut malam ni cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis tu. Penjelasan amalan berkaitan azan yang tidak sabit daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Hak ni hak ulama kita telah buktikan. Ulama kita tak cakap cari, tak jumpa. Hak ni. Tapi jadi amalan setengah-setengah negara umat Islam. Tempat kita apa ada setengah-setengah amal ni. Jadi kita sebutlah. Saya sebut tu, cuba tengok bahasa tu kan. Penjelasan amalan berkaitan azan yang tidak sabit daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat. Sebab azan ni Nabi tidak azan sendiri, dia ajar sahabat. Ada ke tidak? Jadi kita tahu tentang azan sebab sahabat ya. Nabi sebut pada sahabat. Sebab Nabi tidak azan sendiri, dia ada muazzin dia. Jadi dalam banyak-banyak sahabat jadi muazzin tak ada sah. Apa ni? Mana jawab, ajar cara jawab bila aku kata gini, mu kata gini. Tak ada. Patut Nabi suruhnya yaqulun kama yaqulul muazzin. Kamu kena ikut dan jawab azan sebiji seperti muazzin. Kalau dia kata gini-gini, kecuali ada riwayat lain kata masalah hayya 'alah saya sebut tadi. Hayya 'alas salah tu lainlah. Tu dikecualikan. Baik, cuba kita tengok. Hak ni kalau kita guna bahasa hak terang agak maknanya kira-kiranya bid'ah lah mengikut setengah ulama ni amalan ni. Cuba kita tengoklah banyak juga tu. Sengaja kita buat jenis huruf Roman tu tak suai nampak banyak. Sebab dia pun tak tahu berapa dah tu. Pak kata ayah gitu ya. Yang pertama sekali tambahan di bahagian akhir dengan ungkapan Muhammad Rasulullah, ianya bercanggah dengan hadis faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alayya. Maksudnya begini. Ada kan ni saya dengar diri ni.
Bila selesai azan la ilaha illallah, dia pun kata Muhammadur Rasulullah. Ada yang kata gitu. Dia bukan kata, mana dia jawab la ilaha illallah tu. Kan akhir ke azan ke la ilaha illallah na. Dia tambah tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tak boleh, dia tahu apa jadi nak tambah tu. Tu saya kata tadi tu kerana dia anggap baik dan molek. Tadi saya sebut tadi. Tapi kalau nak cari ada ke tidak bila kata-kata akhir la ilaha illallah kan azan tu, ada ke tidak Nabi suruh tambah Muhammad Rasulullah? Ulama kita, Hafiz Ibn Hajar sendiri, tak ada. Tokoh besar dalam mazhab Syafi'i itu Hafiz Ibn Hajar, tak ada. Lepas tu kalau kita kata juga, nak buat mana? Tak boleh nak pinyak, nak buat mana? Tapi saya nak sebutnya hak tu tak ada dalam hadis. Lepas tu dah nak buat juga, enggak. Nak buat mana? Tak nak kata gapo saya. Yang seterusnya. Tambahan kalimah Sayyidina dan Habibina pada tasyahud sama ada ketika azan dan iqamat. Tu tak boleh. Hak ni boleh kata kita tak sebut masa azan tu. Muazzin tak sebut, jawab tu. Tak ada kita dengar asyhadu anna sayyidana Muhammad, tak ada bunyi, tak je dengar gitu. Tapi hak jawab tu ada. Dia kata tak kena Nabi nak ajar muka puji dia. Dok banyak ketemu Nabi ajar puji dia. Berapa sini Nabi tak ajar? Dia kata tak boleh Nabi ni tawaduk, dia tak okey dia nak sebut gitu muka itu berkait dengan dia. Apa-apanya hak berkenaan dia puji dia saja ada. Tadi lah aku ni keturunan wuldi Adam yang paling tinggi. Bukan nak berbangga pun nak sebut hakikat. Dia sebut. Allah puji dia sebut Nabi. Bukan dia nak berbangga, dia nak sombong diri dia. Tapi sini apa tak sebut? Kalau kita kata Nabi tawaduk, apa kita sebut? Nak memuliakan Nabi. Tu tak kena tu. Sebab apa? Nak memuliakan Nabi sampai jadi bercanggah dengan Nabi suruh. Sebab Nabi kata, faqulu, kamu jawablah seperti mana yang muazzin kata. Kemudian selepas tu selawat pada aku bila akhir azan. Jadi maknanya janganlah kita tambah la ilaha illallah, kita tambah Muhammadur Rasulullah. Dalam jawapan tu. Hak tu dia kata tak ada. Jadi nak hukum apa ikutlah, cuma saya nak sebut di sini berdasar pada kenyataan ulama tak ada tambahan itu. Itu saja. Seterusnya, memanjangkan dan melagukannya secara berlebihan sehingga membawa perubahan kepada sesetengah kalimah. Dia berlagu pelik luar biasa. Siapa panjang, siapa pergi. Sebab ada, kalau di Mesir dulu, ada siapa dia buat siapa 12 harakat. Dia heret mak tu kerana nak berlagu tu. Sehingga ulama kata tak boleh. Dia setakat ni ya. Rapat tu. 5 ni tu boleh lagi. Ingat tu ada seorang qari dulu kan, ulama dia Mesir kritik dia. Dia baca Quran. Kadang-kadang mak Arik le sokong tu dia ngomong pergi sampai 8, 10. Buat apa? Tapi kita dengar sedap sebab taran lagu dia tu. Malah sebutlah nama apa meninggal dan tapi dia sedap baca Quran, kita dengar kali. Tapi itulah ulama kritik apa lebih daripada kadar dia tu. Hak ni pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Kena maknanya tambah-tambah kalau dia buat supaya rentak Hindustan pula misalnya dah. Supaya baca Quran tak boleh semua tu. Yang seterusnya melakukan azan secara berjemaah ni berlaku dalam sesetengah tempat. Dia pakai azan ramai-ramai. Bukan seorang azan. Kalau zaman Nabi dulu, dia sebenarnya boleh jadi dia silap faham. Kita bincang dah ke sebenarnya boleh ke ada azan ramai-ramai lebih pada seorang. Kita bincang dah tu berlaku zaman dulu ketika tidak ada sound system seperti kita ni. Kadang-kadang masjid tu dia naik di bucu ni seorang. Bucu ni seorang. Di menara tu orang belakang dia tak ada speaker kita kata dah. Jadi masing-masing hak ni laung ngadak arah utara, hak ni ngadak arah selatan, hak ni ngadak timur barat, nak suruh dengar semua. Hak tu ada memang serentak pun. Zaman lah ni seorang ya duk ala bilik pula tu apa sebab ada dengan sound system yang canggih sekali. Boleh hadir situ silap. Tapi kukuk mana pun jadi amalan dengan tetap itu ada berlaku dalam sesetengah negara umat Islam. Hak ni juga tidak ada satu sandaran yang kukuh yang boleh dijadikan hujah dalam masalah ni. Baik, seterusnya muazzin melakukan ucapan selawat selepas selesai azan dengan suara yang kuat. Ni tempat kita ada buat ni. Saya pernah dengar dah. Kapung. Lepas dia selesai tu, dia selawat kepada Nabi dalam di mikrofon kita pun dengar. Kalau orang-orang hak jahil-jahil bangsa Islam dia ingat ke hak tu seni kata azan juga tu. Boleh difaham gitu. Supaya kita lah tak apa boh tu ada juga. Melakukan taswid antara azan dan iqamat
Taswik ni begini, kita bincang dah. Cuma saya nak sebutnya hak diterima oleh ulama. Taswik ni bila dia sesal azan tu dia kata pula salah. Misalnya. Pada hayya 'ala salah tu ada dah ke tadi tu. Itu taswik. Ataupun setengah ulama kata dia tidak kata gitu. Dia salah tu bahasa Arab. Kalau bahasa kita mari maya lah ke mari maya. Pada hayya 'ala salah tu ajak dah tu. Tak boleh. Maknanya apa? Maknanya selepas azan ni tak ada dah kata-kata lain. Ada pula bila nak iqamah. Tu maksud dianya. Itu maksud di sini. Itu dia panggil taswik. Ingat Ibnu Umar, saya sebut riwayat Ibnu Umar, walaupun setengah ulama kata hak tu dhaif hadis, tapi kukuk mana pun setengah ulama kata dhaif tu dia ada riwayat lain yang memperkukuhkan hadis tu. Kita panggil tawabik tu lah. Tabik dia tu. Tak apalah. Kayak Ibnu Umar siapa dia tak semaya di masjid tu. Kira apa? Tok Bilal tu bila selesai dia kata pula salah 3 kali. Ibnu Umar kata tak pernah diamal zaman aku, zaman sahabat. Nabi tak pernah ajar, sahabat tak pernah buat. Aku tak sih. Tapi dia guna istilah bid'ah tu, aku tak sih. Maya di masjid yang mengamalkan bid'ah, dia guna bid'ah. Dia guna istilah tu. Kena berhati-hati sebab itulah hadis-hadis. Kita ni kena ikut biar tepat seperti yang kita belajar dalam hadis. Dia kalau kita ubah-ubah berdasarkan itu seolah kita tak puas hati lagi dengan Nabi sebut tu. Tak kena begitu. Kalau betul benda tu ada Nabi dulu kita tidak wahyu ni pandai pada dia. Dia kata kuat ngepek tu. Dia kata tidak ngepek nak royak. Melakukan tambahan ungkapan hayya 'ala khairil amal 2 kali. Hak ni menjadi syiar dalam amalan dia ketika semaya subuh. Tambahan ini tidak sarf. Ada dalam kitab kita, bukan dalam kitab Syiah. Hayya 'ala khairil amal. Topak ada wan. Dah sekali, kedua kali. Rupanya dia ni Syiah. Dia kata bersama dia, dia Navy, tentera laut. 40 orang bersama dia katalah, tak tahu Allahu alam. Ada video dengan saya tu. Hayya 'ala khairil amal. Dia tambah tu. Cuba tengok ni. Tambahan ini tidak sabit melalui riwayat marfu' dan tidak juga sahih. Ada dikatakan ianya ada dilakukan oleh Ibnu Umar dan Ali bin Husain Zainal Abidin. Ada disebut gitu. Tak tahulah sebab saya tidak cek, tapi ada disebut gitu dalam beberapa kitab. Cuma ulama kita sebut, dia kata walaupun Ibnu Umar buat, katakanlah kita terima sahih amalan sahabat. Siapa dia? Ibnu Umar. Lepas tu Ali bin Husain Zainal Abidin. 2 orang ni buat, tak boleh nak jadi landasan umum. Hak beratus-ratus ribu sahabat, 70,000 sahabat. Lagu mana? Hak Nabi ajar, hak sahih. Hak semua ulama terima. Jadi hak tidak sahih ni Syiah ambil. Dia guna untuk bobot dia. Dia tak segi serupa dengan ahli sunnah. Sebab tu ni tak kuat lah ulama kata kalau betul Ibnu Umar apa, tapi tak jelas lagi. Kalau terima betul pun tak boleh nak jadi sandara hukum. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan hak lebih sahih. Kalau kita pakai ni pun, kalau kita pakai riwayat ni katalah betul, dia mungkar sebab dia bercanggah dengan Nabi ajar sendiri. Tak boleh terima. Mengucapkan selawat sebelum melakukan azan ni berlaku cepat kita. Selawat Allahumma, dia ada cara dia tu. Dia bukan cepat bunyi gitu kan. Dia ada tu. Ada. Ni banyak ni. Bukan kapur saja ni. Ni tak ada juga. Kalau kita tanya dia kata bapanya bukan baca lagu negaraku. Selawat muka barang molek. Itulah sebab tu jadi barang mau anggap molek. Patut Nabi buat tak molek ke? Tak cukup lagi. Itu masalah dia nya. Sebab tu kita ni kalau kita nak tambah tempat lain, dia tempat lain ada. Kita nak banyak bangun tengah malam tu baca Quran, rakaat tu, 1 rakaat pertama tu baca Baqarah tu. Baca tu lah hak panjang Nabi buat. Apa tak ikut tu? Tapi hak Nabi buat gini nak tambah. Pelik sungguh. Baca tu. Nabi tu dah tu masa tu umur 90 lebih dah tu masa tu. Sebab akhir tu. Tapi Nabi sihat lagi. Bukan tahun masa bukan tak ketika umur 63 tu, tapi kiranya tua dah tu. Tu kan. Siapa Nabi terpaksa nyengging bila lepas bel subuh. Betul agak apa tu? Dah bangun baca panjang. Siapa sahabat muda-muda ni pernah sekali Nabi masuk dalam masjid maya tahajud, nyepakat wa imam ke sahabat. Nabi baca Al-Baqarah. Ada sahabat tu kata kalau orang lain aku mufaraqah dah. Tapi moga saya nak tinggal sebab Nabi jadi imam. Ada sebut.
Kalau kita bahasa Kelantan kat kocok orang, terah buat nak tahu. 3 juzuk lebih tu. Nah, 3 juzuk lebih. Surah Baqarah tu, terah. 2,5. 2 juzuk lebih. Kalau 2 juzuk lebih agak-agak sejam tu. Dia gini ya, kalau 20 muka satu juzuk 20 muka surat ada. 20 muka surat. Nah, maknanya kalau 2,5 maknanya sekitar berapa tu? Sekitar 50 muka surat, lebih kurang lah. 50 muka surat bukan 50 ayat. 50 muka surat. Dia 20 muka surat ni satu juzuk. Enggak kalau 2 juzuk setengah. Cuba payah nak ayat terapu adil lah. Nak tahu lagu mana? Nak panjang sangat tu. Sebab tu Hadirat Talih kita ni ahli sunnah ni dia ikut sunnah. Nabi buat lagu mana pendek pun pendek lah. Kalau tempat panjang ada juga. Buatlah situ. Baik. Cuba tengok lagi. Jadi melakukan tasbih, zikir-zikir tertentu dan doa-doa tertentu sebelum melakukan azan subuh. Ni banyak juga ni. Jadi kalau dia gini asasnya tidaklah kita nak larang buat benda tu, biar sabit. Tu ya tujuannya. Biar jelas Nabi buatlah nak buat kan. Kalau tak sabit, takut saja ya. Dia anggap tu boleh pahala. Lepas tu kak, tu satu kali, yang keduanya dia menimbulkan fitnah pada orang jahil. Kalau orang jahil, dia baru-baru mari masjid, dia baru berhijrah kita kata. Mari tengok. Lagu ni Nabi buat zaman Nabi, sahabat akan timbul, mesti dia kata gitu. Moga orang mari masjid sama tu akan jahil. Tu orang kita. Cara dia buat keputusan tu. Cara dia mikir. Sebab tu di masjid ni tak boleh. Dia kena berhati-hati. Baik, saya ambil sikit lagi. Muazzin membaca ayat 56 daripada suratul Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Patut ada lagi lah disambung tu. Wa yusallimu alaihi taslima. Misal baca masa khutbah tu. No, tak apalah. Kemudian beliau menyebutkan. Kemudian dia sebut. Ni biasa saya dengar ni. Dia sebut. Dia kata gini. Sesiapa yang berkata kepada kawannya diamlah pada hari Jumaat ketika khatib sedang membaca khutbah, maka beliau telah lara. Setiap kali sebut gitu. Muazzin ni sebut ni. Baik, perkataan ni Nabi sebut ni peringatan sebelum tu, bukan suruh baca situ. Sepolah ni lah kita bahaya. Sebab tu bahaya. Kita lah ni, kan saya tengok di mana-mana, bukan setepak. Bila dia nak doa ni baru tahun ni rasanya. Bila dia nak doa ke lepas maya kan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi tetap pula buat tu. Sebelum ni tak ada. Kau tu Tuhan suruh doa, bukan suruh baca masa doa. Tu. Enggak, orang kita tak tahu apa. Ya, orang kita anggap doa tu. Dia tanya saya tu, saya suka tu, dia kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ni doa untuk gapo ustaz? Kita tak ada apa dia ni. Dia tanya doa untuk gapo? Untuk boleh anak kau? Dia tak ayat lah tu tambah terjemah. Dia kata ni doa untuk gapo dia ni? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ni doa untuk gapo? Kata tak ada apa dia ni. Tuhan suruh kita berdoa, Tuhan kata wa qala rabbukum, Tuhan kamu kata ud'uni. Mu kena doa dengan aku, jangan doa kepada orang lain. Minta dengan aku doa ni, astajib lakum. Pasti aku akan terima doa kamu. Tu arahan Tuhan supaya kita doa, minta doa dengan dia, jangan dengan orang lain. Tiba-tiba dia baca hak tu masa doa. Jadi tetap pula sebagai kepala doa tu. Siapa orang jahil kata tu doa untuk gapo tu. Kesakit kepala tu nak jawab tu. Mula-mula saya kata ke dia begini, kata kita tanya tu email lah doa untuk gapo. Kata malu ustaz nak tanya tu. Ustaz dia kata hak tu bukan doa tu. Lepas tu dia apa dia masa doa dia angkat tangan dah tu. Hak tu Tuhan suruh kita berdoa, takut pergi doa, takut pergi minta doa dengan orang mati dalam kubur tu. Kena minta dengan Allah doa ni. Bukan suruh baca situ. Pelik gitu. Tak kena tu cara tu. Baik, terus cuba tengok lagi lah. Tidak menjawab azan dan menyibukkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam perkara yang makruh, paling kurang makruh. Tetapi setengah ulama kata kalau dia buat begitu dengan maksud untuk nak merendah-rendahkan azan, boleh rosak akidah. Ataupun tidak paling dosa besar. Ada kata dosa besar. Orang duduk azan, dia duduk buah. Kadang-kadang masalah juga kita ni. Sebab tu setengah ulama disuruh cari jiran yang saleh tu. Sebab tu mari masjid tu jauh duduk tepi sain lah.
Orang azan duduk kecek kat kita, tak sejawab takut biasa hati. Nak misalnya tu, pakat jagalah. Boleh salah kadang dia tak perasan kan. Tak perasan. Dah lama tak jumpa duduk tepi, tengok saya duduk tepi. Siapa bila? Kita 20 tahun tak tengok demo. Orang duduk azan. Tanya lepas ni boleh. Kadang dia tak sengaja. Enggak besok gitu. Jadi molek-moleknya kita pakat jagalah tu. Mana kalau bagi ulama yang kata dosa besar tak? Dosa besar lah. Tapi bagi yang kata betul makruh, makruh. Tapi tak ada seorang pun kata sunat tu. Kecek masa tu. Tak ada seorang. Mana aku kemana dosa kecil lah paling ringan tu. Paling ringan tu. Sebab tu cuba elok lah. Melakukan tambahan. Ni melakukan tambahan dalam doa. Ada sebut wad darajatir rafi'ah atau al-aliyah atau bi rahmatika ya arhamar rahimin atau seumpamanya. Hafiz Ibn Hajar buat komentar, dia sebut ni dalam kitab ada At-Talqi, dia kata kan, dia kata tambahan wad darajatir rafi'ah tidak ada langsung dalam mana-mana riwayat. Imam Ar-Rafi'i, tokoh besar dalam mazhab Imam Syafi'i di segi fiqh, telah menambahkan dalam kitabnya Al-Muharrar ungkapan ya arhamar rahimin di ujung tu. Namun kata Hafiz Ibn Hajar, seorang tokoh besar juga dalam mazhab Syafi'i, dia kata hak tu tidak ada sabit daripada jalan riwayat yang sahih, tak ada. Atau saya buatlah dah tak ada kan? Ya? Dari TV baru sebut. Lepas tu nak suruh jual TV tu. No. Hak orang dari TV nak dia gini hakikat sebenarnya dia kira gini mudah ya. Memang dalam TV sebut anak-anak kita pun ingat kira dalam TV lah, memang tidak nafi lah tu. Cuma saya nak sebut gini ya. Hak dalam TV dalam gapo pun maknanya kesilapan tu boleh berlaku inilah. Nak ayatnya berlaku ni secara meluas. Jangan kita ingat ginilah bahasa yang paling ringan lah saya sebut ni. Saya letak atas nama ini kesilapan yang berlaku. Sebab tu saya tidak guna istilah bid'ah tu dalam ungkapan, sebab kita nak supaya kita ni dia fikir sendiri. Dia kena fikir sendiri benar-benar. Setelah orang maklum fikir, nak marah fikir dulu. Kena fikir. Jadi hak sebut ni, hak sani hak kita baca sani hak dalam ni sunnah saya, hak tu hak sebenarnya hak saya. Hak lebih kuat. Dia banyak kan ni tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Ini Hafiz Ibn Hajar dia kata tak ada. Semua juga dia katanya nak kerak kuku, nak supaya Mazali sebut kena bermula pada jari ni, lepas tu jari ni kepada berakhir ni. Orang dia kata tak boleh pakar tu. Dia kata padahal sama-sama Syafi'i. Apa? Dalil, mana dalil? Nak dalil. Sebab bila kita nak sabit ke perkara ni sunnah, jadi sunnah Nabi, dia kena ada dalil. Hak dalam hadis sebutnya tangan kanan ya. Hak sahabat sebut Nabi bila kat aku dia bermula dengan tangan kanan, bukan jari, tangan. Tak kira lah jari mana pun. Nak ayatnya ulama kita ni, dia hormat pada ulama tetapi dia nak jaga Rasulullah lebih daripada tu. Dia nak jaga Rasulullah lebih daripada tu. Dan bila dia sebut gitu, jangan kita ingat merendahkan Imam Ghazali. Dia dengan Imam Ghazali mana alim. Dia tak boleh kecek gitu dalam bab ilmu ni. Dari sudut ilmiahnya orang tak kecek gitu. Baik, kita berhabislah sikit. Tambahan Allahumma ja'alna muflihin ketika muazzin melakukan hayya 'alal falah. Ni saya tak pernah dengar lagi tempat kita, tapi mengikut dia Syekh Ethiopi ni kata memang ada setengah negara hak dia tahu. Dia jawab bila muazzin kata hayya 'alal falah. Hayya 'alah ni patut dia kata lain Nabi ajar. Ni lagi baca ni. Boleh ni tambahlah, bukan dia tak ikut Nabi tu. Dia kata hauqalah tidak. La haula wala tidak. Dia kata, kalau dia kata waktu pun dia ada tamai Allahumma ja'alna muflihin, ya Allah jadikanlah kami ni dari kalangan orang-orang yang berjaya. Tidak ada hadis yang sabit berkenaannya. Bahkan ada sebagai ulama yang mengatakan hadis dia maudhu'. Maudhu' tu silap spelling dia. Takut kata ni ada istilah baru ke? Tak ni. Tu salah tu. Maudhu'. Maudhu' ni hakikat tidak hadis lah. Hakikatnya. Ketika dilakukan takbir azan, Allahu Akbar tu lah, maka diucapkan ni. Ada yang sebut gitu. Allahu azam wal izzatu lillah. Allahu akbar ala kana man zalamana. Ada kata hak ni juga tidak sabit. Bila dia dengar mula-mula muazzin kata Allahu akbar, dia berkata Allahu azam wal izzatu lillah.
Allahu akbar ala kulli man zalamana. Allah Maha Agung. Kemuliaan milik Allah. Allah Maha Besar mengatasi segala orang yang telah menzalimi kami. Dia baca gitu. Kita tak apa, tak molek mana dia tu. Tahu dah molek tu. Tetapi baca lain. Baca lain kalau nak baca. Jangan baca situ. Sebab tak ada Nabi buat hal tu yang kita nak ayat. Lepas tu dia kata ada ustaz tu ulama tu baca. Hak tu saya nak ayatnya tak ada daripada Nabi, bukan ayat tak ada daripada ustaz. Jangan silap faham. Kita nak ayatnya tak ada Nabi buat, tak ada sahabat buat, tak ada dalil yang sahih tu nak ayatnya. Lepas tu masalah ustaz buat tu, hak tu saya tidak nak bincang tu. Atau awak pergi bincang dengan dia. Mengucup kuku. Kemudian disapu pada mata dan diiringi dengan bacaan doa tertentu. Amalan ini dilakukan dengan keyakinan orang yang melakukannya tidak akan menjadi rabun. Saya malah nak tarik arak ni. Dia buat gini bila dengar azan. Dia sebenarnya ada buka Allahu Akbar tu selepas tu. Tak ingat. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia buat gini. Saya, ni biasa kita tengok ni. Bukan masa Allahu Akbar tu ketika tasyahud tu lah, ketika tasyahud dia buat gini. Dia pun letak dia buat gini. Dia bukan tengok ni. Dia buat gitu. Lepas tu dia ada baca doa tu. Kalau dalam kitab Syiah, parut nah tu. Dalam kitab Syiah dia ada baca dia tu. Biarlah saya pun tak ingat ada pernah baca dalam kitab Syiah dia ada baca. Orang kita tak baca tu, dia minta supaya dia ada. Sebenarnya saya terjemah tu sebenarnya daripada kata-kata tu lah. Dia buat gini dia ada doa. Doa dianya bukan minta jadi buta, jangan jadi pena putih mata. Supaya tidak jadi rabun. Tidak jadi kabur penglihatan. Dia buat gitu. Doa minta dengan Allah. Minta tu molek. Tapi dikaitkan dengan ketika tasyahud, ketika azan tu buat gitu. Tu tak ada. Ni memang tempat kita amal ni. Kalau orang tua ni banyak benar gitu. Kita jumpa bukan masjid kampung saja ni. Masjid bandar apa dia kan? Baik. Ketika mendengar azan maka diucapkan kata-kata seumpama selamat datang kepada ahli salat. Marhaban. Ya ahlas salah. Dia kata gitu. Dia tak ada ya marhaban ahlas salah, dia kata gitu ya. Tempat kita tak amal ni. Selamat datang wahai ahli salat. Kemudian ada juga kata atau dia ucap pada dia sebut pada muazzin dalam bentuk doa. Marhaban. Marhaban apa ni? Al-qail bil haq. Selamat datang wahai orang yang berkata dengan kebenaran. Dia kata gitu. Bila dia maknanya sebenarnya dia puji muazzin, tahlil tak usah katalah sebab Nabi pun tak ajar tu. Kita jawab tu. Cukup dah. Dan muazzin tu Allah beri pahala khusus dah dia. Allah beri pahala khusus dah dia tu. Tu. Baik, riwayat yang menyebutkan ucapan berkenaan adalah maudhu' mengikut ulama. Mengucapkan kata-kata berikut selepas selesai azan. Allahumma salli afdali salatika ala as'adi makhluqat. Ni banyak benar kita bunyi ni. Ni pun tak ada kan. Sudah hijau dak gini nak buat tu saya pun tidak lagi. Cuma nak ayatnya saya nak maksud sini. Hak ni sabit ke tidak pada hadis? Ulama kata tidak sabit. Tu ya. Lepas tu dah nak buat juga. Hak tu masing-masing lah tu. Gitu lah maksudnya. Kita tak boleh nak sekat dan yang nak buat. Cuma nak ayatnya dari segi ilmu, bila kita belajar hadis, kita kena tahu tu. Kemudian yang terakhir. Tu yang kita ni Ethiopia katanya kata kalau saya nak sebut banyak lagi hak saya tahu. Cuma setakat itulah dulu dia kata. Kok terakhir dia sebut. Dia kata menjawab azan ni tempat kita pun rasanya tak berlaku. Saya tak pernah dengar ni. Dia kata ada berlaku. Fi ba'dil buldan dia kata. Dalam setengah beberapa tempat di dunia, di negara umat Islam lah. Dia jawab azan dan iqamat. Bila selesai azan, dia kata gini. Bila selesai iqamat, dia kata gini. Apa dia kata? Naam, la ilaha illallah. Dia bukan sekadar kata la ilaha illallah dah. Dia kata naam. Tambah sah. Tu Syekh Tiubi kata, nak tambah juga sikit pun. Tak suruh tambah lah. Dan Nabi ajar gitu. Qulu mithla ma yaqulul muadzin. Tu. Gitulah hadirat kan. Baik, bab yang ke-19 kita bincang minggu hadapan as-salah bainal adzan wal iqamah. Di sini pun ada berlaku khilaf juga. Apakah setiap azan dan iqamah tu celah-celah dia tu ada salat sunat maghrib dengan isya tu macam mana? Tu dia ada perbincangan.
InsyaAllah kita akan bincanglah untuk sesi akan datang. Saya rasa setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.